Assalamualaikum, salam sejahtera saudara. Ini langsung dari Parlimen. Saya Andy Reza Rohadian. Untuk maklumat anda, ini hari keempat Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang secara serentak bagi mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen yang ke-14. Antara soalan-soalan tumpuan di Dewan Negara hari ini adalah soalan daripada Senator Datuk Razali Idris kepada Perdana Menteri yang menyatakan sejauh manakah persediaan bagi negara membuka pintu sempadan antarabangsa sebaik kadar kes harian COVID-19 di negara ini berkurangan, dan kedua, adakah wajar prosedur operasi standard ataupun SOP membenarkan pengembara tempatan dan warga asing yang telah pun lengkap vaksin COVID-19 yang pulang atau tiba di negara ini menjalani kuarantin wajib di rumah sahaja. Sementara itu, Senator T. Datuk Mohan pula meminta Menteri Perpaduan Negara menyatakan jumlah peruntukan yang diterima oleh Unit Transformasi Masyarakat India atau MITRA bagi tahun 2020 dan 2021 serta jumlah peruntukan yang telah digunakan untuk tujuan pembangunan sosioekonomi masyarakat India di Malaysia. Senator N. Bala Subramaniam pula meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah usaha kerajaan untuk membentuk ruang ekonomi yang lebih luas melibatkan kerjasama golongan belia dalam ekonomi e-dagang melalui sistem pembayaran teknologi kewangan atau lebih dikenali sebagai fintech. Senator Dr. Ahmad bin Hamzah pula meminta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan adakah graf sijil pelajaran Malaysia SPM direndahkan dan tidak menunjukkan prestasi yang sebenar. Satu lagi soalan diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia. Ini daripada Senator Datuk Donald Peter Mojuntin. Beliau mahu tahu adakah program jendela yang dilaksanakan oleh kerajaan diteruskan, dan jika ya, apakah status program tersebut di negeri Sabah khususnya di kawasan luar bandar. Baik, sementara itu di Dewan Rakyat pula seperti biasa setiap Khamis, Dewan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara soalan-soalannya adalah soalan daripada Ahli Parlimen Machang kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau mahu tahu jumlah keseluruhan projek perumahan yang terbengkalai mengikut pecahan negeri sehingga tahun 2021 dan apakah punca permasalahan itu berlaku selain tindakan yang telah dilaksanakan kementerian untuk mengatasi isu berkenaan. Soalan kedua MQT pula diajukan oleh Ahli Parlimen Setiawangsa kepada Menteri Kanan Pendidikan. Beliau mahu tahu butiran proses perolehan kit ujian kendiri untuk sekolah-sekolah termasuk kos yang dikeluarkan oleh kementerian. Soalan ketiga daripada Ahli Parlimen Dungun kepada Menteri Wilayah Persekutuan mengenai justifikasi dan alasan penangguhan penguatkuasaan garis panduan lesen minuman keras oleh DBKL yang tidak membenarkan penjualan arak di kedai runcit, kedai serbraneka ataupun kedai ubat Cina mulai 1 Oktober 2021. Selain di TV1, anda boleh juga mengikuti kami di saluran berita RTM, juga portal RTM Klik dan Klik RTM Parlimen di sana. Baik, kita terus saja ke Dewan Negara, saudara, untuk mengikuti jawapan daripada menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Majlis dengan rasa penuh kesyukuran dan terima kasih menghalakan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana hadir di Dewan Negara pada pagi ini untuk menyempurnakan jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh PN 1441 L05700 Datuk Razali bin Idris. Yang Amat Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya nombor 1. Silakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih saya Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli Dewan sekalian, bahawa sebelum kita boleh membuka pintu sempadan negara, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM terlebih dahulu akan membuat penilaian risiko semasa jangkitan COVID-19 di dalam negara. KKM juga akan mengambil kira maklumat situasi COVID-19
dari negara asal pengembara sebelum membenarkan kemasukan pengembara dari negara yang berkenaan. Kemasukan warga negara dan warga asing seperti pelajar, diplomat, golongan profesional serta pelabur asing telah pun dibenarkan sejak daripada bulan Jun 2020 semasa fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ketika itu. Walau bagaimanapun, kebenaran masuk ini adalah tertakluk kepada SOP dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, termasuklah keperluan menjalani kuarantin wajib di pusat-pusat kuarantin yang telah disediakan, termasuk hotel. Di bawah Pelan Pemulihan Negara, kerajaan sentiasa menambah baik SOP berkaitan perkara ini dan bermula pada 12 Ogos 2021, pengembara warga negara dan bukan warga negara yang telah menerima imunisasi lengkap boleh membuat permohonan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah atau tempat kediaman. Namun kebenaran ini hanya boleh diberikan tertakluk kepada penilaian risiko oleh pihak KKM dan pemohon masih perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diberikan kebenaran tersebut. Dalam hubungan ini, persediaan melalui garis panduan terperinci dan penilaian risiko oleh KKM akan dijalankan terhadap setiap pengembara berdasarkan kepada permohonan untuk kuarantin di rumah atau tempat kediaman. Kerajaan sentiasa memberikan keutamaan terhadap pematuhan SOP, meningkatkan penerapan amalan kawalan kesihatan awam dan penekanan kepentingan suntikan imunisasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya, pihak kerajaan telah melakukan pelbagai persediaan serta kelonggaran yang dibuat secara berhati-hati dengan mengambil kira perkembangan di seluruh dunia dan juga keutamaan untuk pemulihan ekonomi. Dan saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh rakyat keluarga Malaysia kita kerana sedikit masa lagi program vaksinasi akan mencapai 90%. Setakat hari ini dah 87.5, tak silap saya. Bermakna beberapa hari atau dalam satu minggu ni mungkin kita boleh mencapai 90%. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sikit tambahan, Tan Sri. Tambahan, silakan. Okey, terima kasih Berhormat Tan Sri. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana sudi menjawab secara sendiri dan satu penghargaan kepada kita di Dewan Negara. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan mempunyai plan krisis pengurusan COVID-19 nasional andainya pintu sempadan dibuka kerana berdasarkan pengalaman di Eropah, di Australia dan beberapa negara Asia akibat pembukaan pintu sempadan, maka lonjakan kes terus berlaku. Malahan tersebarnya pula varian atau mutasi COVID-19 yang lebih berbahaya dan dahsyat. Mohon penjelasan daripada Yang Amat Berhormat. Terima kasih. Silakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya memang kalau kita lihat dari segi sejarahnya, ya, walaupun kita membuka pintu negara kita kepada warga asing untuk masuk, tetapi perkembangan di negara asal pengembara tersebut juga diambil kira. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, kita akan mendapat pandangan dan juga cadangan daripada Kementerian Kesihatan yang membuat penilaian risiko
sebenarnya kita tidak membuka sewenang-wenangnya. Kalau dulu beberapa negara, iaitu 5 negara tak silap saya, apabila berlaku kes yang tinggi di negara mereka, kita telah pun tidak kita keluarkan larangan. Beberapa negara telah kita keluarkan larangan untuk mereka masuk ke negara kita. Seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, 5 negara. Sebab setelah kita membuat penilaian risiko kes jangkitan di negara mereka. Jadi begitu juga dengan apa yang berlaku hari ini, yes, kita telah mula membuka, dan kita membuka pun kita ada syarat dia kepada mereka yang datang daripada luar ini, warga negara asing ini. Yang pertamanya, mereka mesti mendapat 2 dos vaksin. Dan yang kedua, sebelum mereka berangkat ke negara kita, mereka perlu membuat swab test dulu. Dan apabila sampai ke negara kita, sekali lagi mereka membuat swab test. Jadi 3 hari sebelum berlepas mereka swab test, dan sampai pun swab test lagi. Dan selepas itu, bagi pengembara daripada luar, mereka akan dikuarantin dulu selama 14 hari di pusat kuarantin, termasuk hotel dan sebagainya. Jadi kalau ada kes yang kita dapati kesnya meningkat di negara mereka, maka kita akan mengubah, mungkin kita akan mengubah dasar kita daripada kita membenarkan dengan tidak membenarkan. Jadi kita fleksibel dari segi itu. Saya kalau diberi kebenaran oleh silakan ya speaker, saya nak sebut. Jadi antara yang kita nilai, yang kita membuat penilaian risiko ni, antara 6 perkara yang kita jadikan panduan kita. Yang pertama, di negara pengembara tersebut, bilangan kes COVID dalam tempoh 14 hari kebelakangan. Berapa banyak jumlah kes. Yang kedua, kadar insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari. Yang ketiga, kadar kematian 14 hari kebelakangan per 1 juta penduduk. Yang keempat, kadar kematian kes kumulatif. Yang keenam, indeks pemulihan. Dan kelima, yang keenam, kes kumulatif COVID-19 melebihi 150,000 kes. Maknanya, sebelum kita membenarkan warga negara asing masuk ke negara kita, keadaan status di negara kita, di negara mereka itu menjadi keutamaan. Ya, kalau tidak termasuk dalam 6 yang saya sebutkan tadi, 6 kategori ini, kita benarkan. Tetapi kalau ada kes dari segi penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan, negara tersebut dianggap masih berisiko tinggi, kita boleh tidak benarkan, walaupun kita sekarang membenarkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Di sebelah sini, Yang Berhormat. Datuk. Ya, terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Izinkan saya mengemukakan soalan tambahan. Bolehkah orang yang telah divaksin 2 dos dan baru pulih dari COVID-19 melakukan perjalanan, dan adakah tempoh minimah yang diperlukan untuk perjalanan bagi orang yang telah dijangkiti dengan COVID-19? Sekian, terima kasih. Baik. Yang Amat Berhormat. Seperti saya kata tadi, syarat hari ini adalah semua yang menerima 2 dos vaksin dibenarkan, ya, masuk ke negara kita. Tapi kita belum lagi membuka kepada pelancong dan sebagainya. Dari segi tempoh, selepas dijangkiti COVID tadi, saya akan mendapatkan maklum balas daripada Kementerian Kesihatan, ya, secara detail lah, berapa hari, berapa bulan dan sebagainya. Tapi yang pastinya adalah 2 dos, syarat sekarang ni 2 dos vaksin, swab test sebelum berlepas, 3 hari sebelum berlepas, dan swab test sekali lagi setibanya di negara kita, dan selepas itu di kuarantin. Ya, dari segi time, berapa hari dan tempoh itu saya akan dapatkan daripada Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Oleh kerana kita jarang dapat peluang
interaksi dengan Yang Amat Berhormat, maka saya benarkan satu soalan lagi. Terima kasih Tan Sri. Mesti berasas kepada topik yang pertama tadi. Ya, InsyaAllah Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Yang Amat Berhormat, saya ucapkan selamat datang ke Dewan Negara. Tahniah kerana kita akan mencapai vaksin 90%. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat ialah, kita dengar rakyat kita ada yang terima Pfizer, ada yang terima AstraZeneca dan ada yang terima Sinovac. Tapi katanya di beberapa negara, contohnya China, dia hanya menerima rakyat kita untuk masuk ke negara mereka sekiranya menerima AstraZeneca dan Sinovac. Tetapi bagi mereka yang menerima suntikan Pfizer tidak dibenarkan masuk. Jadi apa langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi masalah ini dan menyelesaikan masalah kebelut rakyat ini? Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Silakan. Terima kasih. Seperti kita tahu, satu ketika dulu Arab Saudi juga hanya membenarkan yang menerima vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Yang menerima vaksin Sinovac daripada China dan lain-lain vaksin tidak dibenarkan untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk mengerjakan umrah dan haji. Ini lagi serius. Apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk mengadakan perbincangan dengan negara-negara yang berkaitan. Kalau di Mekah misalnya, saya difahamkan kelonggaran telah pun diberikan untuk Arab Saudi. Jadi apa yang kita lakukan, kerana polisi setiap negara itu kita tidak boleh kawal. Kita tidak boleh kawal kerana itu hak negara mereka. Jadi yang pentingnya adalah rundingan terus dijalankan untuk mempermudahkan rakyat kita yang tidak mendapat vaksin yang dibenarkan daripada negara tersebut dapat masuk ke negara tersebut dengan negara tersebut memberikan kelonggaran kepada rakyat kita. Jadi mana-mana kes seperti ini, kita akan terus mengadakan rundingan dan perbincangan supaya rakyat kita dibenarkan masuk ke negara mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Akhir sekali, soalan tambahan. Sila. Segera sedikit. Seperti mana yang kita sedia maklum, adakah negara kita untuk makluman Yang Amat Berhormat menyenaraikan negara-negara yang dibolehkan hadir ke negara kita? Contoh terkini, Indonesia menyenaraikan hanya 6 buah negara dulu. Sekian. Memang kita menyenaraikan Kita menyenaraikan senarai-senarai negara berisiko tinggi, negara berisiko rendah dan sebagainya. Saya nak maklumkan semalam kita ada mesyuarat jawatan kuasa pengurusan pandemik ini. Kita akan memberikan kelonggaran lagi supaya untuk kita buka negara kita kepada bukan saja kepada yang saya sebutkan tadi, diplomat dan peniaga yang daripada business community ni dengan izin, tetapi juga dari segi pelancongan pun kita akan mula buka, iaitu selepas negara kita mencapai 90% vaksin ini. Yang pertamanya dari segi kebenaran rentas negeri. Ini ditunggu-tunggu oleh rakyat kita kerana ramai yang ingin balik kampung ni, yang ingin berjumpa dengan ibu bapa yang telah pun terpisah setahun lebih, 2 tahun dan sebagainya tidak berjumpa. Jadi kita akan buka. Dan dalam masa yang sama, kalau dulu syarat untuk keluar negara, mereka mesti memohon kebenaran melalui My Travel Pass. Bila mencapai 90%, kita tidak perlu membuat permohonan untuk keluar negara lagi. Jadi bebas untuk keluar negara. Begitu juga dari segi kemasukan. Walau manapun, SOP yang ketat akan kita laksanakan. Dan seperti yang ditanya tadi, negara-negara yang nak pengembara daripada negara-negara tertentu mungkin ada mempunyai SOP yang berbeza. Sebab kita akan kategorikan. Berisiko rendah mungkin lebih longgar sikit daripada SOP-nya. Saya akan umumkan apabila SOP yang lebih detail apabila saya umumkan kebenaran nanti. Kalau negara yang dalam kategori berisiko tinggi,
sama ada kita benarkan ataupun dengan kebenaran tetapi SOP yang lebih ketat seperti 14 hari kuarantin dan sebagainya. Dan kita juga bincang semalam dari segi tempoh kuarantin mungkin akan dipendekkan, terutama yang melibatkan rakyat Malaysia. Rakyat kita biasa pergi ada business meeting dengan izin di luar negara 3 hari, tetapi balik 14 hari kuarantin. Jadi kita akan lihat perkara ini, mungkin kita pendekkan, tetapi syaratnya sebelum balik, 3 hari sebelum balik, swab test, sampai ke Malaysia, swab test, dan mereka itu dah pun mendapat 2 dos vaksin. Jadi mungkin ini pelonggaran boleh kita berikan kepada rakyat kita dari segi tempoh kuarantin ini. Tapi insyaAllah saya akan umumkan mungkin minggu depan yang lebih detail perkara ini. Terima kasih. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi menjawab 4 soalan. Biasanya kita kemukakan hanya 2, tapi lantaran jarang bertemu, bak kata orang, kita letakkan tepi-tepi. Oleh kerana kita tak jemu, maka kita sama-sama menikmati. Akhir sekali, saya secara tradisi bagi pihak Dewan mengungkapkan selasih dari Kuantan melukut di tepi gantang. Kita ucap terima kasih kepada yang berada di depan oleh kerana dijemput beliau datang. Terima kasih banyak-banyak. Beralih kepada Datuk Mohan anak lelaki Tanggarasu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Selamat pagi. Soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua. Saya juga ingin merakamkan selamat datang kepada Yang Berhormat Menteri bersama keluarga Malaysia dalam Dewan Negara pada hari ini. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Tuan Mitra yang diterajui oleh Kementerian Pertahanan Negara diwujudkan untuk membantu menangani isu-isu pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India di Malaysia, khususnya golongan B40. Dan mitra yang ada pada hari ini wujud dalam 2 fasa. Yang pertama, sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri dan kini di bawah Kementerian Pertahanan Negara. Di bawah Jabatan Perdana Menteri, pada tahun 2020, mitra telah diperuntukkan sebanyak 100 juta. Akan tetapi perlu melunaskan komitmen tahun 2019 sebanyak RM15.8 juta dan komitmen dari bulan Januari hingga Mac 2020 sebanyak 19 juta ringgit. Dan dari segi peruntukan yang diberikan, dari segi tabik urusnya, mana-mana peruntukan di bawah 1 juta diluluskan oleh Ketua Pengarah Mitra sendiri. Manakala untuk peruntukan lebih 1 juta akan diluluskan oleh, dipengerusikan jawatan tersebut oleh TKSU kanan di Jabatan Perdana Menteri ketika itu. Dan kini mitra diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan Negara, yang mana daripada April 2020 hingga Disember 2020, peruntukan mitra di bawah Kementerian Pertahanan Negara adalah sebanyak RM65.1 juta ringgit. Yang mana dari segi tabik urusnya, kelulusan yang dibuat untuk perbelanjaan sebarang dana-dana ini adalah di bawah pegawai pengawal, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian sendiri, yang ada dari segi jawatankuasa pemantauan dan penilaian. Jadi segi tabik urusnya adalah sangat ketat dan sangat menggunakan peraturan yang ada. Dan daripada 2021 hingga Januari 2021 hingga Ogos pada tahun ini, peruntukan mitra di bawah Kementerian Pertahanan Negara selepas menolak komitmen program tahun 2019 hingga 2020 adalah sebanyak 49.1 juta. Jadi itulah jawapan yang kami boleh berikan, dan semalam Yang Berhormat Menteri telah pun menjelaskan secara panjang lebar dalam Dewan Rakyat berkenaan dengan isu-isu berbangkit tentang perbelanjaan mitra. Terima kasih. Baik. Tuan, silakan duduk. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Cuma saya nak tahu, peruntukan dalam bajet itu pada tahun 2020 dan 2000 setiap tahun 100,000. Kenapa dia 15 dan 45 ribu? Juta. Ya, amount itu betul ke? Juta.
dalam bajet dia kata 100 juta. Saya. Tapi yang dapat tu 40. Baik. Silakan Yang Berhormat. Ya. Jawapan yang sebenarnya berkenaan ini ialah kerana isu hutang yang perlu dilangsaikan oleh Kementerian Pembangunan Negara bila mana kita mengambil alih daripada mitra yang berada di bawah JPM ketika itu. Jadi ini yang menjadi persoalan yang mana pada ketika ini kita telah baki yang ada adalah untuk tahun ini 49.1 juta yang mana permajaan yang telah dikeluarkan adalah 19.5 juta. Jadi kita ada baki lebih kurang 29 juta lagi untuk kegunaan selebihnya sampai hujung tahun. Kerana yang sebelum itu kita telah langsaikan hutang-hutang yang komitmen tertunggak yang di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri ketika itu. Terima kasih. Baik. Boleh saya tanya satu lagi, Tan Sri? Silakan. Baik. Yang berhormat Timbalan Menteri, apakah hutang-hutang yang dimaksudkan di sini? Terima kasih. Ya. Apakah undang-undang Ya. Apa hutang-hutang itu? Komitmen yang Kementerian Perdagangan Negara perlu langsaikan akibat tunggakan yang ada sebelum ini, sebelum April 2020 adalah semuanya berkenaan dengan program-program yang mitra telah luluskan untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Dan kita tahu dan maklum antara 3 kluster utama mitra bagi tumpuan untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat India B40 khususnya adalah dari segi pembangunan modal insan, keusahawanan dan kesejahteraan sosial. Jadi itulah komitmen-komitmen yang Kementerian Perdagangan Negara pada ketika ini perlu selesaikan untuk tunggakan yang sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Balasubramaniam, anak lelaki Nachiapen. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Soalan saya nombor 3. Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Terima kasih hadir bersama kami. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ahli Dewan Negara yang telah menyentuh hal-hal berkaitan dengan digital economy, khususnya e-dagang dan sebagainya yang melambangkan keprihatinan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Saya suka nak memberikan gambaran secara umum tentang bagaimanakah kerajaan yang mendukung konsep keluarga Malaysia memberikan perhatian kepada peranan anak-anak muda supaya dapat mengambil bahagian dalam apa yang disebutkan sebagai digital economy yang sekarang ini boleh dikatakan menjadi sebagai way of life, suatu kemestian untuk anak-anak muda kita menguasainya. Tidak mungkin mereka boleh menguasai bidang ini kalau tidak ada prasarana yang lengkap. Maka langkah utama yang kerajaan ingin jalankan sekarang ialah untuk memastikan konektiviti mencapai 100% bagi seluruh rakyat dalam negara kita, dan kita telah mengisytiharkan bahawasanya konektiviti adalah sebahagian daripada human rights dan kita mesti berusaha ke arah itu. Yang kedua, bukan saja soal konektiviti tetapi juga kualiti konektiviti tersebut. Banyak tempat yang ada kemudahan jalur lebar tapi kualitinya rendah, maka program kerajaan sekarang ditumpukan kepada roll out program jendela bagi memastikan 98% daripada kawasan berpenduduk mendapat liputan 4G dan kita migrate daripada bekalan 3G sekarang ini. Ini program-program yang sedang berjalan dan juga program POP, Point of Presence, di mana sekolah-sekolah yang mendapat bekalan secara tidak stabil sekarang ada program fiberization untuk 4,000 buah sekolah yang telah terpilih. Itu daripada secara umum, daripada sudut penyediaan prasarana agar apa yang ditanya oleh Berhormat yang berkaitan dengan financial technology atau fintech economy dan sebagainya dapat dilaksanakan. Dia memerlukan prasarana. Yang keduanya, untuk membolehkan usaha-usaha ini meluas sampai ke kawasan-kawasan desa dan kawasan-kawasan luar bandar. Program-program biasa yang telah dilaksanakan sekian lama itu memang ada. Antaranya macam program kempen e-dagang untuk perusahaan kecil, sederhana dan mikro telah berjalan sekian lama. Dan saya sedang melihat semula keberkesanan program-program ini
yang dikatakan telah memberikan manfaat kepada 204,262 peserta-peserta PKSM. Ada juga kempen usahawan muda dan ada juga usaha untuk mengintegrasikan ke dalam subjek mata pelajaran umum di TVET, program-program silibus keusahawanan digital dan sebagainya. Namun begitu, beberapa pembaharuan untuk makluman Tan Sri Yang di-Pertua dan Dewan Yang Mulia ini, kita akan mentransformasikan semua pusat internet desa dan pusat internet komuniti menjadi pusat digital ekonomi keluarga Malaysia. Dan MDEX telah ditugaskan untuk menggerakkan program-program penggalakan terhadap penguasaan fintech, e-dagang dan masuk aplikasi lain yang bersama dengannya melalui program-program yang berterusan dan tersusun selain daripada kita menambah jumlah pusat digital ekonomi di seluruh negara. Jadi usaha-usaha ini akan terus dipertingkatkan bagi memastikan anak-anak muda kita menguasai bidang ini, insyaAllah. Terima kasih. Soalan tambahan saya. Nanti dulu. Mohon sini. Siapa nak dulu? Baik. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah perancangan kerajaan untuk mendapatkan manfaat pendapatan daripada ekonomi e-dagang ini? Maksud saya, adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan cukai kepada mereka yang berniaga secara online? Terima kasih. Seperti yang kita tahu, dasar percukaian ini di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan dan biasanya apa-apa dasar berkaitan dengan percukaian akan diumumkan dalam sesi belanjawan pada setiap tahun. Namun begitu, setakat ini tidak ada sebarang bentuk cukai baru yang disyorkan oleh kementerian. Malah kita ingin memberikan galakan kepada penyertaan bidang e-dagang ini. Jadi tidak ada sebarang bentuk cukai baru yang ingin dicadangkan oleh kementerian. Tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dulu. sejahtera. Kebenaran belum diberi, jadi kena minta dulu. Apa dia? Saya, Tan Sri. Mohon dapat kebenaran. Baik, Tan Sri. Kita ada budi di pada Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tan Sri Yang di-Pertua, sahabat saya yang berhormat Menteri dan sahabat-sahabat ahli senator sekalian. Saya baru selesai tengok cerita filem Startup. Dia telah menubuhkan satu program yang dinamakan Sandbox. Apakah kerajaan tidak boleh mewujudkan satu environment dengan izin, environment yang dengan izin ke YAPI, yang mana suasana itu menarik minat. Dan adakah kerajaan berhasrat nak menubuhkan satu tempat khusus di mana anak-anak muda ni datang dengan izin compete dan diberi peluang seperti mana yang dibuat oleh beberapa negara-negara maju. Seperti mana filem Startup yang filem Korea tu. Terima kasih tuan. Panjang soalan tu Yang Berhormat. Silakan. Saya boleh jawab ringkas sajalah. MDEX telah pun diberikan mandat untuk memfokuskan pada aktiviti yang sedemikian. Program Startup memang satu daripada prioriti di bawah Malaysia Digital Economy Development Corporation ataupun MDEX, dan telah pun berjalan sebenarnya banyak program-program yang hampir sama dan telah pun sebenarnya dibiayai melalui beberapa skim dana yang ada di MDEX. Malah pemeriksaan saya terhadap MDEX baru-baru ini masih ada kira-kira 40 juta daripada dana yang patut dikeluarkan termasuk bagi program startup yang belum digunakan. Dan saya telah memberikan kepada mereka dalam masa 100 hari dana itu mesti dikeluarkan termasuk kepada kumpulan yang berhormat maksudkan tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Akhir sekali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Dalam negara menuju fasa revolusi perindustrian 4.0, akses kepada internet menjadi suatu keperluan asas kepada semua pihak di semua tempat, di semua kampung, termasuk di kawasan luar bandar. Soalan saya, sejauh mana kerjasama yang dilakukan oleh KKM bersama KPLB
dalam meningkatkan ekonomi e-dagang dan penggunaan fintech. Terima kasih. Kerjasama. Ya, soalan akhir. Silakan Yang Berhormat Menteri. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan memberikan perhatian utama pada perkara ini. Majlis Digital Economy telah diwujudkan, dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi kalau ditanya tentang bentuk kerjasama antara KKMM dengan KPLB, saya sendiri ada bercakap bersama dengan Yang Berhormat Menteri KPLB, antara lain ialah macam saya katakan tadi, macam pusat internet desa ada juga dikendalikan oleh KPLB dan ada yang di bawah KKMM. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju agar satu bentuk penyelarasan semua pusat internet desa di bawah berbagai-bagai kementerian akan diselaraskan oleh KKMM dan pengisian program yang lebih terselaras, yang lebih tersusun boleh ataupun akan dilaksanakan. Saya nampak, saya faham apa yang dimaksudkan Yang Berhormat. Penyelarasan adalah sangat penting supaya kita tidak bertindak dalam bentuk silo yang berasingan, kerana kita melihat soal digital ekonomi ini sebagai suatu perkara yang perlu ditangani secara komprehensif. InsyaAllah maksud Yang Berhormat itu saya faham dan kita ambil perhatian. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Kita beralih kepada Tuan Aknan Tuk. Terima kasih Tan Sri Yang Tertua. Soalan saya nombor 4. Yang Berhormat Menteri belia. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian melalui Majlis Sukan Negara telah menyediakan skim galakan jurulatih ataupun segar sejak tahun 1988 bagi mengiktiraf sumbangan jurulatih dalam arena sukan negara. Kadar pemberian segar ini adalah sebanyak 20% daripada nilai insentif skim hadiah kemenangan sukan ataupun syakam yang diperolehi oleh atlet. Bagi atlet yang memenangi pingat di pentas sukan Olimpik dan Paralimpik, jurulatih akan menerima kadar insentif secara one-off seperti berikut. Pingat emas RM200,000. Saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen. Ketika ini, Senator Aknan Tuk sedang mengajukan soalan kepada Menteri Belia dan Sukan mengenai apakah bentuk insentif kepada pegawai sokongan termasuk jurulatih, doktor, ahli psikologi dan ahli fisioterapi kepada atlet Olimpik dan juga Paralimpik yang memenangi pingat sebagai menghargai sumbangan mereka dalam memastikan para atlet terus bersedia secara fizikal dan mental untuk bertanding. Terdahulu, sebanyak 3 soalan telah pun dijawab oleh Menteri di dalam Dewan Negara. Soalan pertama daripada Senator Datuk Razali Idris diajukan kepada Perdana Menteri mengenai pembukaan sempadan negara untuk menerima kemasukan warga asing ataupun warga negara ke Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan KKM terlebih dahulu akan membuat penilaian risiko berkaitan kes COVID-19 ataupun situasi COVID-19 di dalam negara sebelum keputusan untuk membuka pintu sempadan negara boleh dibuat. KKM juga sentiasa mengambil kira maklumat situasi COVID-19 dari negara asal pengembara sebelum membenarkan kemasukan pengembara dari negara yang berkenaan ke Malaysia. Hakikatnya saudara, kalau kita boleh imbas kembali, sebenarnya kemasukan warga negara dan warga asing seperti pelajar, diplomat, golongan profesional serta pelabur asing telah pun mula dibenarkan bermula pada Jun 2020 semasa fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bagaimanapun, kebenaran kemasukan itu tertakluk kepada SOP dan syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh KKM termasuk menjalani kuarantin wajib di pusat-pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan kerajaan. Baik, saudara, anda boleh terus mengikuti Dewan Negara menerusi portal RTM Klik dan klik pautan RTM Parlimen di sana. Sementara itu, kita akan ke Dewan Rakyat pula untuk mengikuti jawapan daripada Menteri dan juga timbalan Menteri yang berkaitan. Sebentar tadi telah pun selesai sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri dan ketika ini sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan sedang berlangsung. Kita terus saja ke Dewan Rakyat. Orang bukan Islam, rasa hak mereka terjejak. Yang Berhormat, ini bukan waktu untuk berbahas. Yang Berhormat, Bagan, tolong. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk penanya-penanya Menteri pada hari ini. Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Speaker, peraturan standing order. Ya. 366 saya minta seputih tarik balik menghina dungun masyarakat konservatif. Ya.
Cakap benar apa lagi? Yang Hormat, tolong. Tak ada hinaan. Pakai mask baik-baiklah di Timbalan Menteri. Boleh Pakai mask kita baik-baik di Timbalan Menteri. Yang Hormat semua. Yang Hormat semua. Yang Hormat semua. Order please. Tuan Setiausaha silakan. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan kemahaman nombor 1. Pendang, kolot, pendang. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. YB Pemahaman ini ingin mengetahui strategi jangka panjang Kementerian bagi mengatasi peningkatan kes bunuh. Kementerian Kesihatan memang komited untuk melaksanakan usaha-usaha pencegahan masalah kesihatan mental masyarakat bagi memastikan peningkatan kesejahteraan kesihatan mental dan mengurangkan kejadian bunuh diri. Strategi jangka panjang Kementerian dalam hal ini adalah 1. Membangunkan plan strategik kebangsaan kesihatan mental yang telah dibangunkan melalui tahun 2020 akan sampai ke 2025 yang akan dilancarkan pada 10 hari bulan Oktober ini sempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan jelas strategi-strategi ini adalah untuk mencegah isu tingkah laku bunuh diri dan memfokuskan kepada kolaborasi antara agensi, kerajaan, swasta dan NGO bagi mempromosikan kesihatan mental kepada kumpulan sasar, meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental, meningkatkan strategi pencegahan bunuh diri dan kesiapsiagaan kesihatan mental dalam menghadapi kecemasan, krisis dan bencana. Kedua, mengukuhkan pelaksanaan perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial menerusi 1. Pengukuhan talian bantuan sokongan psikososial yang diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama NGO bagi meningkatkan akses terhadap liputan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial bagi membantu individu yang memerlukan sokongan semasa pandemik COVID-19 ini. Juga pertambahan pegawai psikologi kaunseling dan pegawai kerja sosial di peringkat komuniti bagi mengukuhkan perkhidmatan kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan atas salahgunaan substance. Dan saya fahamkan kita telah meluluskan 200 pegawai untuk setiap daerah bagi tugas ini. Dan ketiga, melaksanakan advokasi kesihatan mental kepada kumpulan sasar dan masyarakat secara menyeluruh, merentas agensi dan secara bersepadu termasuk melibatkan media massa, media sosial dan pihak kepentingan. Keempat, mengukuhkan program kesihatan mental di peringkat komuniti menerusi perkhidmatan di klinik kesihatan yang meliputi aktiviti promosi dan pengesahan awal melalui saringan untuk pengesahan awal tahap stres, keresahan, kemurungan yang bagi individu yang berisiko yang akan mengalami masalah kesihatan mental serta pelaksanaan intubasi. Kementerian Kesihatan juga telah menyediakan perkhidmatan saringan dan rawatan bagi masalah kesihatan mental di 60 buah hospital kerajaan, 1,161 buah klinik di peringkat primer dan 28 buah pusat komuniti kesihatan mental atau bentari. Dan kelima, meningkatkan kemahiran pengadilan tingkah laku bunuh diri dengan melaksanakan latihan secara berterusan kepada first line responder seperti anggota kesihatan, anggota polis dan anggota bomba. Juga keenam, mempergiatkan sesi libat urus atau engagement dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Wanita, Multimedia, JAKIM, local government, Kementerian Luar Negeri, polis dan pelbagai NGO, bomba dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberi. Kita sedia maklum bahawa impak
pandemik COVID-19 menyebabkan kesihatan mental sebahagian besar rakyat terjejas dan mungkin sebahagian besar rakyat mengambil tempoh yang panjang untuk kembali pulih seterusnya mampu menjalani kehidupan seperti biasa. Soalan saya, sejauh manakah Yang Berhormat Menteri melihat kaedah dekriminalisasi kes cubaan bunuh diri mampu mengurangkan kes-kes cubaan bunuh diri, dan apakah usaha-usaha di pihak kerajaan ataupun kementerian agar proses tersebut disegerakan oleh pihak-pihak yang berautoriti? Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Yang Berhormat. Kes itu di bawah Seksyen 309 untuk mensabitkan mereka yang bunuh diri ini sebagai satu kesalahan memang telah lama dibincangkan dan proses pun telah berjalan, dan saya telah dipahamkan setakat ini adalah KDN dan Attorney General, Pejabat Attorney General sudah bersetuju untuk memasukkan Seksyen 309 untuk sabit salah mereka yang bunuh diri ini, dan peringkat sekarang ya untuk dibawa ke Kabinet dan seterusnya untuk membuat pindaan kepada Seksyen 39 supaya mereka yang bunuh diri ini atau cuba bunuh diri tidak akan disabit kesalahan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu Barat. Ya. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya mengalurkan decriminalisation of suicide di Malaysia. Saya harap ia dibawa dengan seberapa cepat yang boleh ke Dewan ini supaya kita dapat memberi support kepada itu. Datuk Yang Bertuah, dari Januari ke Mei tahun ini, lebih kurang 1,708 orang telah bunuh diri. Tapi walaupun kita tahu di antara faktor-faktor adalah kerana coronavirus dan juga lockdown dan sebagainya, apakah yang dibuat oleh kerajaan supaya pihak-pihak yang menghadapi masalah ini dapat mengatasi dan juga orang lain tidak akan bunuh diri akibat kegagalan kerajaan menangani masalah coronavirus di negara ini. Dan khususnya ramai di antara kita lupa, di antara 1,708 orang yang bunuh diri, 872 orang iaitu 51% adalah anak-anak. Kenapa ini berlaku dan apakah usaha dibuat untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang betul, Yang Berhormat, saya tidak mahu mengambil penuh statistik yang telah disebutkan, tapi saya ada juga statistik mereka yang bunuh diri di sini mengikut tahun. Of course, masa tahun pandemik ini 2020 sampai 2021 ini kes memang naik daripada 600 lebih, naik 200 lebih, bermakna naik dalam peratusan 143%, dan dikatakan di kalangan anak-anak, kalau kita melihat di kalangan remaja 2019, 2020 cuma dalam 1% atau 6%. Yang paling tinggi adalah di lingkungan umur 19 pada 40, iaitu 57%, dan lebih 60 tahun 42%. Itulah statistik yang kita ada. Of course, kebanyakan yang bunuh diri adalah lelaki lah, 84% lelaki. Jadi soalan kedua yang dikatakan yang ditanya oleh WB adalah berkenaan dengan apakah strategi ataupun langkah kerajaan dalam mengatasi masalah-masalah ini. Memang banyak seperti yang saya telah jelaskan tadi, dan satu yang sering diadakan oleh Kementerian Kesihatan di bawah CPRC, Kementerian Kesihatan, adalah kita menggunakan talian bantuan untuk menerima panggilan-panggilan mereka yang ada masalah mental ini, supaya kita membantu mereka untuk memberi counselling dan sebagainya. Dan mereka yang memang teruk kita akan bawa ke hospital dan kita melihat buat analisis keadaan, walaupun ia perlu dibawa ke agensi-agensi lain seperti the Women's Aid Organisation dan sebagainya.
Dan yang teruk tu kita masuk ke hospital dan dibagi ubat lah. Terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Matang Pau. Terima kasih Speaker. Di atas soalan tambahan, terima kasih Yang Amat Perdana Menteri. Saya rujuk kepada survei kesihatan dan morbiditi 2019. Ini sebelum pandemik yang menunjukkan lebih kurang 8% kanak-kanak antara umur 5 hingga 15 tahun, lebih kurang 424,000 semuanya alami masalah mental. Yang Berhormat tadi sebut tentang pelan strategik kesihatan mental. Hanya saya fikir selepas pandemik, kita bayangkan perintah berkurung, mereka tak boleh ke sekolah, maka jumlahnya akan lebih naik lagi. Kita tengok Perancis beri terapi, khidmat terapi secara percuma untuk semua rakyat sejak 3 tahun sampailah dewasa bermula tahun 2020 bagi menangani pandemik. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian bagi mengatasi masalah ini, memandangkan kanak-kanak kita sangat terkesan. So before the act itself. Terima kasih Yang Berhormat. Thank you Speaker. Memang kita faham keadaan kanak-kanak ini, mereka yang menghadapi pelbagai masalah. Dan sebab itu kita sekarang ini telah mengadakan satu program ataupun kempen Let's Talk Minda Sihat, di mana kita menggalakkan mereka untuk berkongsi masalah dengan sekeluarga. Dan lepas itu kita akan keluarga itu akan bawa kepada kita untuk membuat further action. Dan masalah sekarang ini adalah bagi remaja ini, dia selalu tidak mau berinteraksi dengan sekeluarga. Dan itu menyebabkan remaja ini kadang-kadang dia tidak dapat tahan dan pergi ke langkah yang selanjutnya bunuh diri. Dan banyak langkah-langkah yang sekarang ini kita memberi kepada we shape our task. We call it the task shifting to the community. Untuk melibatkan komuniti dari segi pelbagai cara. Kementerian Kesihatan ada. Kalau kita melihat di kuasa pedalaman, kita ada program COSPEN. COSPEN ini adalah satu program kempen kesihatan dan semua masalah dari segi kesihatan kita adakan melalui COSPEN. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin. Maaf Yang Berhormat, 3 soalan saya boleh pegang. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin Berayub. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Soalan nombor 2. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Kandaku Yang Buniman bagi soalan nombor 2. Jawapannya, adakah Opsnaga diteruskan? Jawapan saya, ya, kerajaan akan meneruskan Opsnaga. Dan jemaah menteri di dalam mesyuaratnya pada 24 April 2019 telah bersetuju supaya Kementerian Dalam Negeri mengetuai pasukan petugas atau task force yang dianggotai oleh agensi-agensi yang berkaitan bagi menjalankan operasi secara bersepadu dalam menangani isu pencerobohan bot nelayan asin serta mengelakkan kehilangan hasil sumber laut negara dengan melancarkan Opnaga. Kerjasama strategi di antara pelbagai agensi melalui Opnaga ini masih diteruskan. Opnaga berupaya membantu dalam membantras kegiatan pencerobohan bot nelayan asin terutamanya dari negara Vietnam yang sangat aktif di perairan negara tidak kira di perairan pantai timur ataupun di perairan Sabah dan Sarawak. Sepanjang tempoh operasi ini dilaksanakan sehingga 17 Ogos 2021, sebanyak 22,384 pemeriksaan telah dilaksanakan dan 416 tangkapan berjaya dilakukan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 220 kes melibatkan bot nelayan asin daripada Vietnam. Kerajaan juga telah berjaya memperolehi sebanyak 455,947,100 hasil daripada nilai rampasan bot dan denda yang dikenakan ke atas pemilik bot nelayan asin terbabit. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan 1. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dan saya ucap terima kasih kerana operasi Naga itu diteruskan ya, demi untuk memastikan pendapatan negara dan nasib nelayan terbela. Cuma soalan tambahan saya, Datuk Ketua,
adakah kerajaan bersedia juga untuk memastikan bahan-bahan ataupun pukat-pukat tunda dan bubu naga sebagai contoh yang masih lagi menjadi ancaman kepada nelayan, kerana semasa kami dulu mengemukakan operasi naga ini bukan sekadar vessel tetapi peralatan nelayan yang mengancam dapat juga dihapuskan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat, dan saya faham bahawa Yang Berhormat kanda saya sangat tahu dan mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam mengenai operasi Opnaga, terutama sekali yang melibatkan Lembaga Kementerian Ikan Malaysia. Dan saya percaya di bawah Akta Akta Perikanan 1985 begitu tegas sekali mengambil tindakan terhadap tekong dan juga kru-kru bot nelayan asing. Namun begitu mengenai aset-aset yang Yang Berhormat sebutkan tadi, kita selalu berbincang dengan Lembaga Kementerian Ikan, iaitu di bawah Kementerian Pertanian, supaya apakah tindakan yang boleh win-win situation bagi kita memastikan sama ada peralatan itu dapat kita musnahkan secara baik supaya tidak menjejaskan alam sekitar atau kehidupan di dalam laut itu sendiri. Terima kasih Yang Berhormat. Ada soalan nombor 2. Silakan. Kolekrai. Simas. Bukan, Pak Simas. Silakan. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri. Kita tahu bahawa Opsnaga ini merupakan satu operasi bersepadu di antara beberapa agensi seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM dan sebagainya. Tetapi kita juga mendengar di satu sisi bahawa agensi-agensi ini sebenarnya kekurangan dari sudut peralatan, termasuklah bot-bot yang telah berusia puluhan tahun lamanya. Setakat manakah inisiatif daripada pihak kementerian untuk menangani isu kekurangan aset yang dimiliki oleh agensi-agensi ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Kolekrai. Kalau kita sebut secara Pak Simas. Pak Simas, sorry. Tentang aset kapal dan bot maritim negeri-negeri di dalam negara kita, kita mempunyai bilangan 247 aset yang kalau saya pecahkan, Kedah Perlis kita mempunyai 24, Pulau Pinang 10, Perak 15, Selangor 15, Melaka 7, Johor 35, Pahang 9, Terengganu 9, Kelantan 7, Sarawak 30 dan Sabah 85. Dan kita sedar bahawa di dalam rancangan Malaysia ke-12 kita akan tumpukan juga kepada untuk menambah baik aset-aset termasuk pemilihan aset-aset bagi kita mempunyai keupayaan bagi menangani bot nelayan asing yang menjejaskan hasil negara kita. Saya percaya Yang Berhormat Pulai tahu berapakah bilangan, berapa bilion yang telah kita kehilangan hasil daripada penjerubahan bot nelayan asing. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Yusof bin Abdul Wahab. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih YB Tanjung Manis. Untuk maklumat Yang Berhormat, cadangan projek jalan yang menghubungkan Kampung Paloh, Kampung Kedang, Rumah Panjang Berangan dan Rumah Panjang Stalun dengan Jalan Utama Sibu Bandar Baru Tanjung Manis telah dipohon oleh Kementerian di bawah Rolling Plan kedua Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2022 dengan tajuk Projek Membina Jalan dari Kampung Paloh ke Tanjung Manis bahagian Mukah Sarawak. Skop projek yang dipohon adalah membina jalan sepanjang 13 km dengan standard JKR R1 dan 4 buah jambatan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada kelulusan unit perancang ekonomi. Dan saya juga memahami bahawa kepentingan jalan ini merentasi Pulau Beruit di mana ianya akan bersambung dengan sebuah jambatan daripada mainland Sarawak yang ditujukan untuk menyeberangi Batang Paloh untuk sampai ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri di atas perkhabaran yang mungkin menggembirakan penduduk di kawasan tersebut. Seramai 2,000 lebih penduduk di kawasan tersebut
sedang menonton, sedang menunggu jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Untuk makluman, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Kampung Paloh yang disebutkan tadi merupakan kampung halaman saya. Selain projek jalan yang disebut tadi, sebenarnya ada lagi projek-projek lain yang dipohon oleh saya di bawah Rancangan Malaysia ke-12 dan sebagainya. Jadi, bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi maklum kepada saya apakah juga projek-projek yang telah diluluskan oleh Kementerian KPLB untuk kawasan Parlimen Tanjung Manis? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih YB Tanjung Manis. Memang betul, memang ada projek-projek selain daripada projek yang telah dipohon oleh Yang Berhormat. Projek-projek jalan luar bandar yang lain yang telah diluluskan di bawah Parlimen Tanjung Manis adalah seperti berikut, iaitu satu ialah membina jalan Kampung Nai, Kampung Tanjung Mulung, Kampung Beruit, bahagian Muka Sarawak dengan kos RM94,200,000 dan statusnya pada masa ini adalah pelantikan perunding. Dan sebuah lagi ialah sebatang jalan lagi ialah Jalan Kampung Sedi, Sebakor, bahagian Muka Sarawak yang bernilai 60 juta juga di bawah pelantikan perundingan statusnya. Dan sebatang jalan lagi ialah Jalan Sentebu, Sari, Kampung Bukit Kinyau dan Jalan Spur ke Bukit Kinyau bahagian Serikir Sarawak yang berjumlah 80 juta ringgit dan juga di bawah senarai statusnya di bawah perundingan, pelantikan perundingan. Semuanya ini berjumlah RM234,200,000. Ini adalah projek-projek yang telah diluluskan, dan saya tahu dengan terbinanya jambatan Sebatang Paloh pada masa ini yang sedang dibina menyambungkan ke Pulau Beruit, iaitu jambatan Sungai Paloh sepanjang 1.7 km yang bernilai dekat 300 juta di bawah Kerajaan Negeri Sarawak. Saya yakin dengan terbinanya jambatan dan tersiapnya nanti jambatan jalan-jalan ini dan jalan yang dipohon itu, maka insya-Allah saya rasa tempat EYB Tanjung Manis insya-Allah akan membawa perubahan kepada kawasan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan. Terima kasih Menteri. Timbalan Menteri. Lumut. Ya, terima kasih Tuan Ibu Ketua. Lumut ingin bertanya kepada Menteri Mengelola Bandar mengenai Tanjung Manis dan Pulau Beruit. Yang kita tahu adalah antara kawasan pengeluaran gula apung yang tinggi di negeri Sarawak dan juga di Malaysia. Apakah perancangan kementerian supaya industri ini dapat dibangunkan dengan tersusun dengan pembahagian tapak-tapak industri ini kepada penduduk tempatan supaya ianya menjadi suatu industri yang boleh meningkatkan ekonomi orang-orang di Tanjung Manis? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. YB Lumut. Data yang ada pada saya ialah tentang jalan raya. YB tanya pasal gula apung, Tapi ianya suatu cadangan yang baik. Ini adalah pendapatan untuk penduduk tempatan. InsyaAllah dengan terbinanya semua rangkaian jalan ini memudahkan logistik, pengangkutan dan sebagainya. Saya yakin industri ini boleh meletup di kawasan Tanjung Manis. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Wong Kau. Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya soalan 4. Silakan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Untuk makluman Yang Berhormat, Kampung Baru diletakkan di bawah Akta 733, Akta Perbaharan Pembangunan Kampung Baru 2011. Kini terdapat sejumlah 613 kampung baru di seluruh Malaysia. Dan 3 kategori kalau ikut dikenal pasti. Yang pertama, kampung baru ialah kampung yang diwujudkan semasa darurat di mana merupakan strategi ketenteraan di bawah rancangan Bridge 1948-1960 bagi mengatasi ancaman pengganas komunis ketika itu. Yang kedua, kampung baru rangkaian kampung yang merupakan penempatan masyarakat Cina di pinggir bandar. Dan yang ketiga ialah kampung nelayan, kampung bagan, kampung nelayan di mana kebanyakan penduduk daripada masyarakat Cina nelayan. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 84 juta bagi pembangunan kampung baru pada tahun 2021. Peruntukan pembangunan kampung baru ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam membangun dan meneruskan program-program pembangunan kemudahan infrastruktur dan komuniti di kampung baru.
Pecahan peruntukan program pembangunan kampung baru adalah seperti berikut. Yang pertama, program pembangunan infrastruktur sebanyak 69 juta. Yang kedua ialah program bantuan baik pulih rumah sebanyak 5 juta. Dan yang ketiga ialah program skim pinjaman khas penduduk kampung baru sebanyak 10 juta. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, sehingga 1 September 2021, sebanyak 216 projek pembangunan infrastruktur yang kecil di kampung-kampung baru dengan peruntukan berjumlah 19.87 juta sedang dilaksanakan. Selain itu, sebanyak 399 buah rumah di seluruh negara sedang dibaik pulih dengan bajet dan peruntukan sejumlah 4.66 juta. Untuk makluman yang berhormat, berbagai bentuk bantuan dan juga program-program lain untuk kebajikan masyarakat kampung baru telah pun disediakan oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Speaker, soalan tambahan saya adalah kita nampak jumlah kampung baru yang kita ada adalah sebanyak 613. Dan tadi dinyatakan bahawa jumlah projek kecil hanyalah 216. Saya nak tanya kepada pihak Timbalan Menteri, apa yang terjadi dengan lebih kurang 400 lagi projek di kampung baru ini. Itu nombor satu. Nombor dua adalah berkenaan dengan pelantikan pegawai kemajuan perkampungan. Sama ada 400 projek kecil yang tertinggal itu adalah akibat daripada PKP belum lagi dilantik dan dipuktamakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat di atas keprihatinan terhadap pembangunan kampung baru. Suka saya maklumkan bahawa kampung baru ini antara kawasan penempatan yang agak istimewa. Kerana di negara kita hanya ada dua saja special kaum yang disediakan akta khas. Yang pertama ialah kampung baru dan sebagai misalnya terdiri pada kampung-kampung Cina, dan yang kedua ialah akta 134 di bawah masyarakat orang asli. Ini menunjukkan keperhatian kerajaan untuk memberikan fokus bagaimana kita boleh meningkatkan masyarakat miskin di kampung-kampung ini untuk setanding dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Datuk Yang Bertuah, tentang keseluruhan peruntukan perkuatan ini saya kena berikan yang terperinci, Datuk Yang Bertuah, kerana kita melihat bahawa hari ini kita tengah berunding bagaimana kita nak cari jalan yang lebih kemas supaya kampung baru ini dapat kita tempatkan, letakkan di bawah kementerian yang tertentu bagi kita pastikan bukan saja projek pembangunan itu dapat dilaksanakan, tetapi bagaimana kita boleh mengeratkan lagi, merapatkan lagi hubungan perpaduan antara masyarakat negara kita. Supaya, sebab itulah saya dipahamkan perbincangan telah dibuat dengan Kementerian Perpaduan, di mana mungkin secara yang positif kita akan mungkin pindahkan kampung baru ini di bawah Kementerian Perpaduan. Ini atas persetujuan yang dibuat oleh kerajaan. Yang lain yang saya akan berikan jawapan secara tulis. Ya. Okey, berkenaan dengan lebih kurang 400 projek kecil lagi di kampung baru yang lain. Terima kasih. Soalan tambahan kedua belah sini. Kemaman. Kemaman. Terima kasih Tuan Ketua. Kalau kita melihat sebahagian besar perkampungan baru yang ada pada hari ini melibatkan perkampungan baru Cina dan diwujudkan semasa darurat yang lalu. Di samping itu terdapat kampung-kampung baru yang di kawasan kampung tradisional yang ditubuhkan. Soalan saya, apakah kampung baru ini diliputi oleh Akta 733 dan mereka mendapat faedah yang sama melalui peruntukan yang telah disediakan? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat daripada Kemaman. Ya. Kemaman. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana saya sebutkan awal tadi Yang Berhormat, asas penubuhan kampung barunya pada mulanya adalah berasaskan kepada strategi ketenteraan di mana rancangan BRICS ketika itu bagi kita mengatasi ancaman penganan komunis yang melibatkan kawasan-kawasan Cina. Jadi saya juga memahami bahawa di samping kampung baru yang saya sebutkan 3 tadi, terdapat juga kampung baru yang lain. Umpamanya kampung-kampung tradisional di mana akibat perpindahan banjir diwujudkan satu kampung baru yang lain
Dan saya kira Kampung Baru ini tidak termasuk dalam Akta 733. Jadi peruntukan sudah tentulah tidak mengalir kepada mereka. Kampung tersusun tu. Saya serahlah kepada kerajaan untuk melihat demi perpaduan negara. Kalau kita fikirkan bahawa kampung-kampung baru di seluruh negara ini kita selaraskan, maka kita serahlah kepada kerajaan untuk melihatnya. Terima kasih, Tuan. Datuk Yang Dipertua. Rasa berkaitan ke? Ya, berkaitan. Ya, 30 terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya meneliti jawapan daripada Timbalan Menteri ketika menjawab soalan tambahan dari Ipoh Timur. Timbalan Menteri ada mengatakan bahawa sedang diselaraskan bidang kuasa berkenaan dengan Kampung Baru ni dengan Kementerian Perpaduan Negara. Jadi saya minta sedikit update daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebab saya menyambut baik langkah sebegini, sebab saya nampak KPKT sendiri mempunyai banyak bidang kuasa, PPR dan sebagainya, perumahan, kerajaan tempatan. Jadi saya bersetujulah kalau diagihkan ataupun dialihkan bidang kuasa untuk Kampung Baru ni kepada KPN, sebab KPN dia baru tahun lepas baru diwujudkan. Jadi kita kena memberkasakan KPN dengan memberikan bidang kuasa yang bersesuaian kepada KPN. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Ada komen? Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Amat Rasa. Sangat pandangan yang positif dan saya kira ini baik untuk kepentingan kita bersama. Saya tak perlu ulas apa Datuk Yang Dipertua dan insyaAllah kita serahkan kerajaan untuk menyelesaikan. Datuk Yang Dipertua, permintaan satu ya? Tak sampai 10 saat? 10 saat. Okey, kepada YB Timbalan Menteri, saya lihat isu kampung baru di Pekan Layang agak terbiar berbanding kampung baru tempat lain. Tidak ada pembangunan daripada lama dah. Kalau boleh dimasukkan dalam RMK 12. Kampung baru Layang di bawah Parlimen Sempang Renggam. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tak perlu dijawab. Terima kasih banyak. InsyaAllah saya ambil perhatian. Ya. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim Sharif. Terima kasih Datuk Speaker. COVID-19 memang menyusahkan, vaksinasi menjadi taruhan. Soalan 5 jempol kemukakan. Mohon YB Menteri beri jawapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan perkembangan semasa pembangunan vaksin COVID-19, penyelidikan vaksin COVID-19 di Institut Penyelidikan Perubatan IMR meliputi 2 teknologi vaksin, iaitu virus tanya aktif ataupun inactivated virus dan jujukan genetik pengutus atau mRNA. Vaksin di Institut Penyelidikan Perubatan IMR dibangunkan secara 100% oleh pakar tempatan, iaitu terdiri daripada penyelidik di institut sendiri bersama dengan dari Universiti Putra Malaysia UPM dan juga dari Institut Penyelidikan Veteriner BRI. Dan setakat ini perkembangan pembangunan vaksin ini dalam peringkat makma ataupun proof of concept, belum ke peringkat pra-klinika ataupun pergi ke tahap diuji dengan binatang dan sebagainya. Dan kedua-dua cara teknologi vaksin ini, yang satu menggunakan inactivated virus seperti Sinovac dan kedua menggunakan kod genetik seperti mRNA. Dan penghasilan vaksin COVID ini akan mengambil masa untuk mencapai tahap keselamatan dan keberkesanan melalui kajian klinikal fasa ketiga serta kelulusan bahagian Regulatory Pharmacy Negara atau NPRA sebelum vaksin tersebut dapat digunakan oleh masyarakat di Malaysia. Penyelidikan vaksin ini merupakan bidang baru yang diceburi dan akan boleh digunakan oleh rakyat Malaysia selepas keputusan kajian praklinikal dengan haiwan dan juga kajian klinikal dengan manusia yang menunjukkan vaksin ini adalah selamat dan berkesan. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan satu. Ya, terima kasih Menteri yang menjawab. Negara kita memang perlu mempunyai keupayaan untuk membangunkan vaksin sendiri supaya tidak terlalu bergantung kepada pihak luar. Jadi dalam konteks pembangunan vaksin ini ada 2 aspek yang mungkin Menteri boleh jawab. Yang pertama dari sudut kos. Apakah kos yang terlibat untuk membangunkan vaksin ini berbaloi jika dibandingkan dengan kaedah sekarang itu membeli sahaja daripada negara luar? Yang keduanya dari segi kemampuan, adakah vaksin yang akan dihasilkan mampu
untuk melawan berbagai varian baru yang membimbangkan seperti beta, delta dan sebagainya. Yang ketiganya, adakah kita mendapat pengiktirafan dunia vaksin yang kita keluarkan ini? Mohon untuk Menteri menjawab. Terima kasih. Ya, mungkin dalam soalan nombor dua itu mungkin kita terlalu awal untuk menjawab. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kita masih dalam proof of concept, masih di mahkamah. Tapi cara kita menggunakan vaksin ini adalah melalui teknologi yang sama dengan Pfizer dan Sinovac. Dan kita mengharapkan, of course, ini dapat diterapkan oleh dunia. Dari segi kos awal memang kita ada, tetapi ini agak awal sedikit oleh kerana seperti saya cakap tadi, ini dalam peringkat yang awal. Di segi kos bukti ke konsep atau proof of konsep ini di mahkamah kita dijangkakan akan menggunakan lebih kurang 1 atau ke 2 juta dan praklinika 2 ke 3 juta. Ini semua dalam anggaran lah. Lepas itu kita mendapat pelbagai-bagai stages daripada praklinika kepada klinika 1, klinika 2 yang menggunakan yang dites kepada manusia. Dan lepas itu kita pergi ke pendaftaran, penggalangan, kilang dan sebagainya. Jadi jangkakan akan menggunakan kos beratus juta lah. Jadi kita haraplah ianya akan disokong oleh bukan saja kerajaan tapi juga private sector supaya kita berjaya untuk mengeluarkan vaksin kita sendiri. Sekian, terima kasih. Parlimen baru. Ya. Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tajuk pembangunan vaksin COVID-19 ini timbul kerana pandemik COVID. Dan kerajaan telah mengumumkan Pelan Hala 7 pembangunan vaksin negara. Diumumkan juga penubuhan Institut Genom and Vaksin negara. Saya, Datuk Speaker, flashback sedikit. Tajuk pembangunan vaksin ini bukan benda baru. Yang baru ialah pembangunan vaksin untuk COVID-19. Itu baru. Tetapi pembangunan vaksin manusia sebenarnya topik lama. 15 tahun dahulu, negara kita ada dasar bioteknologi negara. Di bawah rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010, kerajaan memperuntukkan 2 bilion ringgit. Dan di bawahnya ada 2 agensi, Institute Pharmaceutical and Nutraceutical Kebangsaan. Yang kedua, Institut Kebangsaan Produk Asli Vaksin dan Biological untuk R&D pembangunan vaksin manusia ini. Saya nak tanya, 2 bilion sebelum kita bercakap yang sekarang, kerajaan mesti boleh tunjukkan kepada kita kad kemajuan ini dulu, 2 bilion. Sebab yang ini di bawah RMK 12, Menteri umumkan 500 juta untuk R&D pembangunan vaksin ini. 500 juta. Jadi soalan saya ialah, sebab dia vaksin, pembangunan vaksin, Speaker melibatkan sekurang-kurangnya 4 kementerian. Kementerian Sains, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesihatan dan Kemajuan Pengajian Tinggi. 4 kementerian ini kita boleh tanya kalau tajuk pembangunan vaksin. Soalan saya, apa ciri khusus Plan Hala 7 pembangunan vaksin dari makmal ke pasaran, from lab to the market? Apa ciri khusus yang boleh kerajaan yakinkan kita bahawa rancangan ini tidak akan tersangkut dan terbengkalai lagi? Mohon Yang Berhormat Menteri beri penjelasan. Terima kasih, Yang Berhormat. Dari segi pembangunan vaksin yang dikatakan oleh Berhormat tadi yang bermula daripada 2006 sampai sekarang melibatkan pelbagai kementerian, tapi saya ingat Musti adalah satu daripada kementerian yang leading this study. Jadi maklumat detail berkenaan dengan itu saya tak ada. Mungkin saya akan cuba mendapat detail maklumat kepada Yang Berhormat Menteri. Tapi dari segi step yang yang diperlukan untuk membangunkan satu vaksin itu, kita memang ada proses dia.
Saya ingat step dia kalau vaksin ni kita gunakan vaksin, selalunya kita gunakan virus sendiri. Dibunuh dulu, deactivate, di lab. Kita culture, bunuh dia sendiri. Lepas itu kita tambahkan bahan-bahan untuk membuat dia dapat bertindak menjadi menghasilkan imuniti kepada manusia. Jadi proses dia memang panjang. Banyak proses dia. Mula-mula of course kita akan menggunakan haiwan, dari haiwan kecil kepada haiwan yang besar, tikus kepada monyet. Jadi mengenai masa, lepas itu kita pergi ke manusia. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Jadi pasal 1 kita menggunakan mungkin dalam 10-20 orang. Pasal kedua di manusia kita menggunakan lebih kurang 100-200 orang. Pasal ketiga kita akan melebarkan tes kita kepada beribu-ribu orang. Dan lepas kita membuat analisis kepada semua tindakan vaksin ini berjaya, baru kita dapat diregister dan dibangun dan dikilangkan. Dan proses yang sama. Terima kasih. Vaksin tambah berkaitan vaksin. Lumut. Terima kasih. Lumut atau Gopeng? Gopeng. Lumut. Gopeng lah. Terima kasih. Lumut dah tanya tadi. Ya. Terima kasih Yang di-Pertua berkaitan dengan pembangunan vaksin. Saya rasa vaksin untuk COVID ini memang perkara yang penting. Dari segi peringkat konsep, praklinikal, klinikal, lepas itu pembuatan dan edaran. Untuk Malaysia setakat ini, kita yang ada, kita tahu berkenaan dengan fill and finish yang sedia ada di Farman Niaga. Dan memang ada yang makikkan soalan dari segi kualiti fill and finish yang dibuat oleh Farman Niaga. Jadi soalan saya, setakat mana Kementerian memantau kualiti fill and finish oleh Farman Niaga khususnya berkenaan dengan vaksin Sinovac? Sekian. Terima kasih. Memang kalau dulu kita ada mendengar cerita fill and finish ni untuk Sinovac, memanglah kualiti dia memang dipantau oleh farmasi impian raya sendiri dan proses lebih daripada itu saya tak tahulah. Saya boleh mengambil maklumat kepada Yang Berhormat untuk kita sampaikan detail part macam mana dia membuat kajian kualiti dan effectiveness of the vaccine. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, 3 je. Satu lagi. Ya. Penting sangat ni. Ya ke? Terima kasih. Itu tadi semua soalan-soalan susah ni yang senang sikit ni. Adakah menteri menyedari bahawa di dalam proses penyediaan dan dalam pasaran yang menunggu giliran ada 200 lebih vaksin-vaksin yang sudah boleh guna pakai oleh manusia. Jadi saya nak bertanya, kajian ataupun proses penyelidikan dan pembuatan yang ada di Malaysia ni adakah untuk menghasilkan vaksin generasi pertama seperti yang ada dalam pasaran sekarang yang banyak sedang menunggu giliran ini, ataupun sudah masuk ke dalam vaksin-vaksin generasi kedua, ketiga, dan sekarang sudah ada penyelidikan dan proses menghasilkan vaksin yang boleh merawat atau boleh mencegah semua varian-varian coronavirus. Jadi di mana peringkat proses yang ada di Malaysia ni? Itu soalan senang. Terima kasih. Ya Muhammad, itulah hasrat kita apabila kita membangunkan vaksin ini, dan inilah kita bertujuan untuk apabila ianya berjaya, dan kita berharap Malaysia dapat mengeluarkan vaksin sendiri dan tidak bergantung kepada negara-negara lain. Dan kita berharap dalam tempoh beberapa tahun ini ataupun 10 tahun ini pengeluaran vaksin untuk manusia di negara kita di Malaysia ini dapat dihasilkan oleh kita sendiri. Dan ini memerlukan semua sokongan private as well as government agencies. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datin Paduka Dr. Tan Yee Kiew. Silakan. Tuan Di-Pertua, soalan saya nombor 6. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bangsa Maju. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medik komited dalam usaha untuk memulihkan perniagaan untuk sektor industri mikro yang telah ditutup akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Maka sebab itu, kita mengambil inisiatif bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT
dan persatuan-persatuan penjaja dan peniaga kecil di negara ini untuk mengenal pasti mereka yang berada dalam zon risiko tinggi untuk kita melaksanakan langkah mitigasi bagi membantu golongan tersebut. Dan kerajaan melalui kementerian ini juga telah menyediakan pelbagai bantuan dan inisiatif kepada penjaja dan peniaga kecil. Antaranya merupakan inisiatif yang sedang dilaksanakan iaitu bantuan pembiayaan melibatkan usahawan mikro yang berhormat, iaitu COVID Business Recovery Micro CBRM di bawah pakej prihatin yang dikendalikan oleh Tekun Nasional. Dan kita telah menyalurkan sebanyak 200 juta ringgit pembiayaan tanpa charge ataupun kadar keuntungan, maksudnya kosong interest. Dan program ini telah memanfaatkan seramai 26,326 orang peminjam. Yang kedua, Tekun Business Recovery Scheme TBRS di bawah pakej penjana yang dikendalikan oleh Tekun Nasional telah menyalurkan sebanyak 100 juta ringgit. Dan program ini telah memanfaatkan sebanyak 14,965 orang peminjam. Dan yang ketiga, Tekun Nasional juga menyediakan pembiayaan melalui Skim Business Recovery Micro 2.0 melalui inisiatif pemulih dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Dan nilai pembiayaan hingga 20,000 tanpa charge, tanpa kadar keuntungan ataupun kosong interest. Dan melalui CBRM ini, usahawan diberi tempoh moratorium selama 6 bulan. Kemudian apa yang kita bantu untuk usahawan ini melalui bimbingan latihan perniagaan, kita di Institut Keusahawanan Negara INSCAN menawarkan pelbagai bentuk bimbingan dan latihan perniagaan kepada penjaja dan peniaga kecil. Antara latihan yang sedang dijalankan adalah program pembangunan kapasiti penjaja dan peniaga kecil tahun 2021 dengan peruntukan sebanyak 400,000 dan melibatkan seramai 115 orang peserta. Yang ketiga, galakan pendigitalan perniagaan. Kita nak pastikan kemandirian perniagaan dalam kalangan golongan penjaja dan peniaga kecil yang menjalankan secara offline. Kita perlu berubah kepada kaedah online. Dan ini seiring dengan kehendak dan keperluan yang berubah secara total semasa pandemik ini. Justru itu, selain daripada platform sedia ada seperti Foodpanda dan GrabFood, MEDEK juga dengan kerjasama Biro Muda Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia, GPPKMM, melancarkan platform pesanan makanan secara dalam talian, iaitu Warungku di bawah SME Corp. Dan program ini secara tidak langsung telah membuka peluang pekerjaan kepada penghantar makanan melalui program Warung Rider sehingga Ogos 2021, Tuan Yang Di-Pertua. Seramai 5,500 orang rider ataupun 3,740 peniaga merchant telah menyertai program ini. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat. Soalan tambahan satu. Bani Baling. Terima kasih. Saya ingin tahu sama adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri sedar bahawa kebanyakan program-program bantuan untuk peniaga kecil atau mikro ini memerlukan pendaftaran SSM atau sijil SSM. Bagi mereka yang menjual nasi lemak di tepi jalan ataupun tukang jahit di rumah, mana ada mendaftar dengan SSM. Syarat-syarat seperti ini adalah yang menyusahkan peniaga kecil mendapatkan bantuan kerajaan. Ada pula yang memerlukan lesen perniagaan diisukan oleh kerajaan tempatan ataupun TPKL untuk membuktikan mereka adalah peniaga. Untuk maklumat Yang Berhormat Timbalan Menteri, ramai peniaga kecil khususnya di Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar itu peniaga tanpa lesen ataupun menyewa lesen daripada orang lain. Jadi bila menggunakan syarat-syarat seperti ini, yang akan dapat bantuan adalah pemegang lesen dan bukan mereka yang peniaga. Jadi saya ingin tahu untuk memastikan peniaga-peniaga kecil dalam kategori yang saya sebutkan ini mendapat bantuan kerajaan, adakah kementerian bercadang meluluskan permohonan mereka sekiranya ia disokong oleh wakil rakyat tempatan walaupun tanpa sijil SSM dan lesen perniagaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Mangsa Baju atas semangat kepedulian
kepada usahawan-usahawan kita yang terkesan. Untuk makluman yang berhormat, kita ada 1,151,339 PKS melibatkan PKS mikro, kecil dan sederhana. Daripada 1 juta ini tidak termasuk yang sebagaimana yang berhormat sebutkan tadi. Ini dalam dalam PKS disebut sebagai kumpulan-kumpulan informal. Yang contohnya Makcik Kiah yang jual di semak tepi jalan, Madam Lee yang berniaga di pasar pagi, ataupun Tuan Haji Saleh yang berniaga mi kolok di bawah jambatan. Ini adalah kumpulan-kumpulan informal yang tidak mendaftar dengan SSM. Dan di peringkat kerajaan melalui MEDEC, kita bantu mereka. Melalui Tekun Nasional, kita ada satu program yang disebut sebagai skim pembiayaan informal SPIN. Maknanya peniaga-peniaga yang tidak berdaftar, yang tak ada lesen ni. Dan kita menawarkan bantuan pembiayaan RM1,000 hingga RM10,000 tanpa charge. Kosong interest. Dan untuk makluman yang berhormat, sehingga 1 Oktober melalui skim ini, melalui Tekun Nasional, sehingga 1 Oktober 2021 sebanyak 2,197 usahawan informal, sebagaimana yang berhormat sebut tadi, telah diberi kelulusan sebanyak RM14.1 juta. Jadi untuk yang berhormat, untuk mereka ini, kita di peringkat kementerian memudahkan. Kalau dulu, untuk memohon melalui Tekun Nasional sama ada yang berlesen ataupun tidak berlesen, kita memerlukan 10 hingga 17 dokumen. Kita nak salinan KP, kita nak salinan lesen, kita nak gambar premis, kita nak salinan akaun, kita nak salinan bil utility termasuk peta lokasi. Tetapi kali ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan kerajaan perlu membantu usahawan, kita daripada 10 dokumen, kita kurangkan kepada 3 saja. Yang pertama, perlu kad pengenalan pemohon. Yang kedua, kita perlu salinan akaun terkini. Dan yang ketiga, perlu pengesahan. Pengesahan dia adalah peniaga. Sama ada pengesahan daripada Persatuan Penjaja, ataupun daripada Persatuan Penduduk, ataupun daripada Jawatan Kuasa Penganjur Pasar Malam dan sebagainya. Cukup 3 dokumen untuk diberi kelulusan antara RM1,000 hingga RM10,000. Dan kita di kementerian untuk memudahkan lagi, daripada permohonan 14 hari kita turunkan kepada 7 hari bekerja. 7 hari bekerja, dan untuk disburse untuk penyaluran 2 hari bekerja selepas usahawan menandatangani surat setuju untuk menerima pembiayaan daripada Tekun Nasional. Maka dengan itu, Yang Berhormat, terima kasih. Dan ini tolong wabarkanlah kepada semua Yang Berhormat, kepada peniaga-peniaga yang saya sebut seperti Makcik Kiah, Madam Lee, Haji Saleh yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada SSM, untuk pergi ke Tekun Nasional dan kita boleh bantu mereka melalui pembiayaan kosong interest RM1,000 hingga RM10,000. Terima kasih kepada Yang Hormat. Ya, Baling dah tunggu lama. Terima kasih Datuk Edip Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri. Jawapan cukup menyeluruh. Saya yakin Menteri dan Timbalan Menteri orang yang berpengalaman dalam kementerian tersebut. Saya yakin insya-Allah akan berjaya. Apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi berkaitan dengan pakej-pakej inisiatif Tekun, dan apa yang sahabat saya Wangsa Maju tanya tadi betul-betul on point. Isu dia adalah kita sekarang ni memang dah ada aspek latihan Yang Berhormat dah buat. Jadi kita mesti ada satu platform Yang Berhormat di bawah kerajaan. Dan sekarang ni macam Lazada, Shopee, mereka semua dah hebat. Jadi kita perlukan sesuatu platform di bawah kerajaan yang mana kita sedang wujudkan ini untuk memastikan semua mereka yang Muhammad sebut tadi, Makcik Kia lah, Madam Cek, semua tu dapat bersama-sama. Mereka tahu di mana dia nak Google, dia nak masuk, dia boleh daftar untuk mendapatkan sistem ini. Itu yang penting. Yang keduanya, saya setuju dengan Wangsa Maju tadi. Apalah salah kiranya kita wakil-wakil rakyat yang mengenali, kita ada 220 wakil rakyat dan Dewan Yang Mulia ini. Kita kenal rakyat kita, kita tahu mereka siapa, adakah keupayaan mereka ada untuk berniaga. Jadi kalaulah surat sokongan kami itu boleh diterima pakai untuk memendekkan all the red tapes, kita dah kaji, dah siasat, pegawai kami dia pergi ke rumah, dia dah tahu, dia sole proprietorship pun tak ada, sediaan berhad pun tak ada, akaun pun tak ada, tapi ahli-ahli parlimen kita tolong rakyat tersebut dan memberi surat sokongan. Saya harap Yang Berhormat Kementerian, Yang Berhormat boleh
mengambil kira sokongan kami ini untuk terus menerus membantu mereka-mereka yang memerlukan. Kerana Yang Berhormat dah buat banyak dah. Di bawah tekun ni berpuluh-puluh juta tadi Yang Berhormat sebut tadi. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Selepas ini endemik Yang Berhormat. Endemik ni lebih penting daripada pandemik untuk mereka meneruskan kehidupan. Terima kasih, Baling. Terima kasih. Sila Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Baling. Kita di Kementerian Yang Berhormat sebenarnya sedang menyediakan beberapa platform yang kita boleh bukan nak bersaing dengan Lazada ataupun Shopee, tetapi ke arah itu supaya kita dapat mengumpulkan semua kita punya produk ni untuk di bawah satu payung. Dan kita di SME Bank kita dah ada warung rider yang menyamai hampir sama dengan apa yang dibuat oleh Lazada dan Shopee. Cuma warung rider ini bukan warung rider, warungku, dia berkaitan dengan seumpama dengan Foodpanda dan GrabFood. Berkaitan dengan soalan adakah wakil rakyat, dulu di form untuk kita permohonan pembiayaan di tekun, sama ada tekun ataupun SME Bank ataupun Bank Rakyat ataupun apa-apa institusi pembiayaan di bawah MyDeck, insyaAllah kita akan cuba meletakkan kepimpinan setempat untuk memberi sokongan, dan kita yakin hanya kepimpinan setempat saja yang mampu memberi sokongan kepada golongan-golongan usahawan seumpama Makcik Kiyah yang tidak berdaftar dengan SSM dan ataupun tidak memiliki lesen, dan insyaAllah kita akan perhalusi sebaik mungkin berkaitan dengan sokongan yang harus diberikan oleh kepimpinan setempat untuk memudahkan kelulusan pembiayaan itu dapat dijelaskan oleh pihak agensi yang terlibat. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Terima kasih, Kepala Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin... Satu lagi, bolehkah? Satu lagi. Tak boleh. Saya nak teruskan juga. Minta maaf, Dewi. Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz. Bacuk. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Silakan Menteri Sumber Manusia atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan MP sekalian, rakan ahli parlimen. Saya minta izin untuk nak tarik sikit. Sebab susah bila bercakap ni, nyawa dia tersekat, masa cepat letih. Jadi saya melihat soalan ini, saya menyentuh 3 isu yang dibangkitkan, iaitu pertamanya berkenaan dengan pasaran buruh dalam program pemulih yang diumumkan baru-baru ini. Yang keduanya pelaksanaan program subsidi upah 4.0 dan program Kejaya 3.0 serta insentif Ketua, Menteri punya muka tak nampak dalam skrin. Mencari pekerjaan dalam pakej pemulih. 3 perkara yang saya perincikan yang saya dapat kesan. Jadi dalam Datuk Timbalan Yang di-Pertua, program subsidi upah 4.0 merupakan bantuan kewangan kepada majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat daripada COVID-19. Secara langsungnya, majikan dapat mengekalkan pekerjanya untuk terus beroperasi dalam tempoh yang dikira kritikal dan seterusnya mengelakkan berlakunya perberhentian pekerja secara besar-besaran. Dalam program PSU 4.0 ataupun program subsidi upah inilah, kebanyakan majikan dan pekerja menghadapi masalah kewangan bagi menampung kos operasi. Berdasarkan rekod kita dalam sistem pekerjaan SIP ataupun PKSO, bagi tahun 2020, seramai 107,024 orang telah kehilangan pekerjaan. Ini rekod daripada PKSO yang di bawah agensi, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Manakala sehingga 30 September 2021, seramai 50,482 orang direkodkan hilang pekerjaan pada tahun ini. Tahun ini 2021 sehingga 30 September ini yang kita dapat datanya. Jadi dengan program PSU 4.0 di bawah pemulih ini, sebanyak 150,839 permohonan majikan diterima oleh PKSO yang melibatkan jumlah kos 1.88 juta pekerja dengan jumlah bantuan kewangan sebanyak yang melibatkan 1.88 juta pekerja dengan jumlah kos kewangan sebanyak 980.52 juta. Manakala bagi program Penjana Kerjaya 3.0 di bawah pemulih,
beberapa penambahbaikan telah dilakukan seperti program Malaysianization yang menggalakkan majikan menggantikan. Program ini menggalakkan majikan menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan dengan kita melonggarkan syarat kadar gaji minimum daripada 1,500 kepada 1,200. Ia akan menggalakkan majikan menggajikan pekerja tempatan bagi jawatan yang kebiasaannya diisi oleh pekerja asing. Jadi seterusnya, tempoh kontrak pegajian kepada golongan mudah terjejas iaitu pekerja berusia 50 tahun ke atas juga diberi perhatian, terutamanya orang kurang upaya ataupun dipanggil golongan rentan ini diperluaskan supaya mereka tidak mudah terjejas dengan insentif dipindah daripada 12 bulan kepada 6 bulan. Bagi program Kerjaya Gig pula yang merangkumi golongan penganggur tegar yang tidak bekerja lebih daripada 180 hari, termasuk golongan pekerja yang diberikan cuti tanpa gaji, hilang kerja dan golongan mudah terjejas, iaitu insentif kepada Kerjaya Gig. Ini turut diperluaskan lagi bagi merangkumi agensi, iaitu penempatan pekerjaan untuk agensi pekerjaan swasta ataupun APS. Agensi ini juga akan diberikan sebanyak RM100 bagi setiap pekerja yang berjaya mendapat penempatan. Jadi Kementerian Semua Manusia melalui PKSO telah meluaskan Elan Mencari Pekerjaan ataupun EMP untuk turut meliputi golongan yang tidak mencarum dalam PKSO, termasuklah graduan baru. Sejumlah 3,671 permohonan diterima setakat 30 September 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan tambahan pertama, sila Bacok. Untuk Jayal Bani. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah kepada di atas kejayaan pelaksanaan pakej bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan rakyat dilindungi, rakyat pasaran buruh negara dan juga majikan berdepan dengan pandemik yang alhamdulillah sejak akhir-akhir ini telah menunjukkan tanda-tanda penurunan dan ekonomi kita kembali rancak. Soalan saya, Tuan Yang Dipertua, apakah aspek yang akan ditambah baik dalam pelbagai strategi kementerian bagi terus memperkasa pasaran buruh negara sama ada melalui program subsidi upah, penjana kerjaya maupun allowance mencari pekerjaan, memandangkan program-program ini sememangnya telah memberikan impak yang tinggi kepada golongan pekerja dan majikan yang terkesan akibat pandemik ini, serta bagaimanakah langkah yang dirangka oleh pihak kerajaan bagi mengenal pasti majikan tertentu yang seringkali mengambil kesempatan terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan ini. Terima kasih. Terima kasih Bacok. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih. Memang program ini disusun daripada program 1.0 sehingga ke 4.0 yang baru-baru ini di bawah pemulih. Jadi contoh penambahbaikan adalah seperti berikut. Dalam PSU kita sebut tadi ada had gaji dahulu sehingga 4,000. Tetapi bila dalam program pemulih ini kita mansuhkan had jumlah pekerja daripada gaji 4,000 kepada tidak ada limit lah. Jadi kepada majikan juga dulu boleh menuntut tuntutan ini daripada hanya kepada faktori yang mempunyai 200 pekerja telah ditingkatkan kepada 500 orang pekerja yang ada dalam satu-satu faktori kepada majikan tersebut. Jadi kita harap kita dapat membantu majikan bagi meneruskan operasi mereka mengekang pemberhentian pekerja secara besar-besaran. Di dalam ini juga ada inisiatif yang kita sebut e-hailing, iaitu ataupun hiring insentif yang di situ disebut untuk golongan yang saya sebut tadi yang berumur 50 ke atas, OKU dan juga e-hailing ini juga kita melindungi kebajikan kepada golongan yang delivery riders ataupun orang yang bekerja sendiri. Ini adalah termasuk juga gig ekonomi bagi mereka yang diberi perlindungan PKSO ataupun sosial kebajikan bila diterima musibah. Inisiatif ini juga kita teruskan, iaitu keperluan untuk mereka mendaftar dengan PKSO, diakui oleh majikan bahawa hasil pendapatan telah menurun dan sebagainya. Jadi mereka yang terlibat ini
majikan telah mengakui pendapatan syarikat telah menurun dan mereka boleh mendaftar untuk mereka menjadi mendapat perlindungan kepada pekeso. Prasyarat yang penting ini bagi memastikan hanya majikan yang layak saja akan diberi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih. Yang Menteri. Pertanyaan Padang Serai. tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan Padang Serai. Mohon penjelasan daripada kementerian. Boleh perincikan manfaat yang diperluhi melalui program subsidi upah 4.0 dengan izin, bencana kejayaan 3.0 dengan izin, dan insentif allowance mencari pekerja mengikut kelas ekonomi iaitu B40, M40 dan T40. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Sila Timbalan Menteri jawab. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Padang Serai. Ialah seperti yang saya sebut tadi, program-program kita ini melibatkan dalam dipanggil program subsidi upah ini merupakan bantuan inisiatif kepada semua golongan yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Itu yang kita sebut 1.0 bermula, 2.0, 3.0 dan terakhirnya adalah 4.0 program subsidi upah yang mana melibatkan golongan-golongan yang kita levelkan, kita segmentizekan dengan izin supaya mereka dapat protection atau perlindungan daripada program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan, terutamanya di bawah KSM melalui agensi kita iaitu Pekeso yang saya sebut tadi. Dalam program ini juga terdapat skim insurans pekerjaan yang memberi perlindungan kepada semua golongan dan juga mereka supaya tidak kehilangan pendapatan. Seterusnya bagi mereka yang dahulu hanya kita letakkan gaji maksimum 4,000 yang kita beri perlindungan. Tapi sekarang apabila program ini dijalankan terus, gaji yang 10,000 ke bawah juga diberi perlindungan, mereka boleh menuntut supaya mereka tidak terkesan dengan keadaan ekonomi. Ini hanyalah fokus untuk pekerja. Jadi dalam golongan-golongan ini kita ada B40 dan sekarang M40 telah menurun kepada B40. Jadi insya-Allah 600 sebulan yang kita bagi pada setiap pekerja selama 2 bulan bagi semua sektor yang terlibat terus dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi syarat-syaratnya pun kita telah tetapkan. Kadar penurunan pendapatan ataupun jualan daripada majikan, kadar penurunan sebanyak 30% atau lebih jumlah jualan atau pendapatan bulanan bagi tahun 2021 berbanding dengan mana-mana bulan pada tahun 2019, 2020, 2021 sebelum penularan wabak COVID-19. Jadi pada majikan juga, majikan dan pekerjanya hendaklah berdaftar atau mencarum dengan Pekeso sebelum 1 Jun 2021. 1 Jun 2021. Jadi majikan telah memberi satu pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat iaitu SSM atau pihak berkuasa tempatan yang mereka telah berdaftar dengan SSM dan juga PBT boleh membuat satu tuntutan untuk kita meringankan bebanan para majikan. Jadi sekian, terima kasih kepada sahabat yang bertanya daripada Padang Serai. Terima kasih Timbalan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad, Kuala Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Untuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 8. Sila Timbalan Menteri Kesihatan atau timbalannya menjawab. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, soalan Yang Berhormat ini adalah berkenaan dengan integrasi ujian saringan mudah RTK dengan MySejahtera. Untuk makluman Yang Berhormat, pengguna MySejahtera boleh memaskini keputusan ujian kendiri seperti ujian RTK ataupun selebar test melalui aplikasi MySejahtera di bahagian helpdesk ataupun H. Dan semua individu yang membuat ujian makma COVID-19 dan telah dapati positif akan menerima SMS dan notifikasi ringkas melalui MySejahtera untuk memaklumkan mereka keputusan ujian tersebut sama ada positif ataupun negatif. Bagi individu yang telah membuat penilaian kendiri melalui self-test kit ini dan didapati positif COVID-19, mereka akan mendapat email daripada MySejahtera
untuk memaklumkan kepada mereka bahawa status terkini telah bertukar kepada high risk ataupun confirm case CAT 1. Dan untuk makluman Ibu Mat, setakat ini kita mempunyai lebih kurang 24 kits ujian kendiri ini yang telah diluluskan oleh MDA ataupun Majlis Medical Device Association. Sekian, Ibu Mat. Terima kasih. Soalan tambahan sila Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih Timbalan Menteri yang telah cuba menjawab soalan saya. Cuma saya perhatikan, ya, yang dimaksudkan hari ini kita ada 3 jenis. RT-PCR dikendali oleh profesional, RT-KAG juga dikendali oleh profesional yang dalam bentuk swab dan sebagainya tu. Tetapi RT-KAG saliva yang disebut sebagai kendiri itu yang menjadi pertikaian. Sangat penting dalam data sains dan juga computing, quality data atau integrity data. Hari ini kita memperhatikan mereka yang melakukan saliva test di rumah, kendiri maksudnya, tidak ada dua di sana, ada dua keputusan. Andainya positif, mereka seharusnya menaikkan keputusan ujian dan juga negatif. Namun bukan saja yang kita khawatiri yang negatif tidak menaikkan, sekaligus merosakkan ya kadar positivity yang hari ini pastinya lari, ya, sebab apa? Denominatornya terganggu, maka it is, kalau maksudnya kadar positif hari ini tentunya lebih tinggi daripada sebenarnya. Dan juga yang soalan kedua saya, yang paling saya khawatiri, yang positif juga kerana menyangka bahawa mereka telah lengkap vaksinasi, tidak mahu memberitahu akan positif kes mereka, lalu kuarantin saja di rumah, kategori 1 atau 2. Dan yang paling kita khawatiri, wujudnya long COVID. Lalu dalam waktu yang singkat, keadaan mereka deteriorate dengan izin. Lalu inilah yang kita dapati cases, ya, di mana mereka datang dalam keadaan kategori 3 dan 4. Datuk Yang Ditua, ini soalan yang sangat penting. Timbalan Menteri cuba memberikan sikit pencerahan. Terima kasih. Kuala Selangor, sila Timbalan Menteri. Tuan Yang Ditua, saya jelaskan tadi, Sejahtera telah menyediakan platform untuk pelaporan untuk individu yang melakukan ujian RT-PCR kendiri, saliva test, dan mereka perlu melaporkan kepada Sejahtera walaupun ianya negatif dan sama juga positif. Untuk makluman yang berhormat, dulu memang pelaporan memang kurang, tapi sejak penghujung bulan September kita mempunyai statistik jumlah yang dilaporkan oleh mereka menggunakan tes kendiri ini adalah meningkat daripada 30,000 kepada semalam 40,000, dengan positivity rate keseluruhan adalah dalam 4.9%. Bermakna setiap hari itu dia positivity adalah antara 1,000 ke 2,000 yang positif. Dan mereka ini kalau sudah dilaporkan kepada Sejahtera, memang status mereka dalam Sejahtera adalah seperti saya cakap tadi, adalah high risk. Saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen, saya Andy Reza Rohadian. Ketika ini Timbalan Menteri Kesihatan sedang menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, mengenai apakah alasan kerajaan tidak mengintegrasikan ujian saringan antigen kendiri atau RT-KAG dengan aplikasi MySejahtera. Menurut beliau, langkah itu penting bagi membolehkan keputusan ujian tersebut membantu KKM mengesan jumlah peratusan kes positif COVID-19 yang sebenar. Terdahulu, sebanyak 10 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan, 3 daripadanya dalam sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri. Antara perkara yang dibangkitkan hari ini, Dewan dimaklumkan bahawa sebanyak 416 tangkapan berjaya dilakukan menerusi Ops Naga, dan operasi itu akan diteruskan oleh kerajaan dalam usaha untuk menangani pencerobohan bot nelayan asing BNA serta mengelakkan kehilangan hasil sumber laut negara. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, kerajaan juga telah berjaya memperoleh sebanyak 455 juta ringgit hasil daripada
kepada nilai rampasan bot dan denda yang dikenakan ke atas pemilik BNA terbabit. Dewan Rakyat hari ini turut dimaklumkan sejak 2009 hingga September 2021, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah berjaya menyelesaikan sebanyak 215 projek perumahan swasta yang terbengkalai melibatkan 59,090 unit kediaman. Ia berikutan sehingga 30 September lalu sebanyak 79 projek perumahan swasta meliputi 17,724 unit perumahan telah disahkan terbengkalai di Semenanjung mengikut Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 atau Akta 118 melibatkan 11,824. Saudara, hari ini Dewan Negara juga bersidang serentak dengan Dewan Rakyat. Antara soalan tumpuan di Dewan Negara hari ini pastinya adalah soalan yang diajukan oleh Senator Datuk Razali Idris kepada Perdana Menteri mengenai pembukaan sempadan negara. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan KKM akan membuat penilaian risiko kes jangkitan COVID-19 di dalam negara sebelum membuat keputusan untuk membuka sempadan negara. Perdana Menteri turut memaklumkan KKM juga turut mengambil kira kes positif COVID-19 dari negara asal pengembara sebelum membenarkan mereka masuk ke Malaysia. Dan sejak Jun tahun lalu, kemasukan warga negara dan warga asing seperti pelajar, diplomat, professionals serta pelabur asing ke negara ini telah pun mula dibenarkan mengikut SOP yang ketat. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ismail turut memaklumkan bahawa pembukaan semula sempadan negara kepada pengembara luar akan berpandukan kepada 6 kriteria utama penilaian risiko yang telah pun ditetapkan oleh KKM. Antaranya adalah mengambil kira kes COVID-19 dalam 14 hari kebelakangan. Juga yang kedua, insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari. Ketiga, kadar kematian 14 hari kebelakangan per 1 juta penduduk. Ada 3 lagi kriteria. Kesemua jawapan itu akan kami rangkumkan nanti secara terperinci dalam berita tengah hari pukul 1 tengah hari nanti. Baik saudara, selepas ini Dewan Rakyat akan diteruskan dengan sesi penggulungan Rancangan Malaysia ke-12 atau RM ke-12 untuk beberapa lagi kementerian termasuk Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Kementerian Wilayah Persekutuan, manakala Dewan Negara pula akan meneruskan perbahasan usul titah diraja. Kami akan bawakan terus-menerus secara langsung Dewan Rakyat dan Dewan Negara menerusi portal RTM Klik dan anda boleh klik pautan RTM Parlimen di sana untuk terus mengikuti secara langsung persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Salam hormat. Assalamualaikum.